Hai dan selamat sejahtera, nama saya Howie LD Jimmy dari Grup 8 dan pada hari ini kami akan membentangkan mengenai proyek kami yaitu penanaman ubi kledek atau lebih dikenali sebagai nama saintifnya Ipomoea batatas. Ubi kledek adalah makanan utama bagi rakyat Malaysia karena tinggi dalam vitamin, mineral dan juga karbohidrat. Selain daripada itu, ubi kledek juga adalah sumber pendapatan utama bagi para petani. Dari segi ubi kledek ini boleh dibuat kepada pelbagai produk, contohnya kerepek dan juga tepung. Jadi sekarang kami akan bentangkan aktiviti kami dari week 4, yaitu dari minggu ke-4 sehinggalah kepada ke minggu ke-12. Objektif kami bagi projek ini adalah yang pertama untuk mempraktikkan apa yang telah kami pelajari dalam kelas kepada amalik kami di ladang, dan yang kedua adalah untuk memahami proses penanaman ubi kledek bermula dari penyediaan tanah sehinggalah kepada penuaian. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti cabaran yang kami hadapi dan cara yang terbaik untuk mengatasi cabaran tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk membina semangat kerja berpasukan di antara kami Grup 8. Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Amin Minatman dari kumpulan 8. Hari ini saya akan menerangkan aktiviti praktikal yang kami jalankan di ladang kongsi 2 untuk tanaman kledek kami. Oke, pada minggu keempat kami menjalankan aktiviti pembukaan kawasan dan juga perubahan. Kami menjalankan aktiviti pembukaan kawasan dan juga merumpai secara manual. Pembersihan kawasan ini dilakukan untuk membersihkan sisa tanaman, rumpai, dan juga seluruhan yang lama. Oke, alatan yang kami gunakan adalah tangan dan cangkul. Pada minggu kelima, kami menyediakan batas tanaman baru dan juga membuat sistem pengairan bagi memastikan saliran air yang baik karena kawasan yang asal mempunyai masalah pada pengairan air. Tanah juga digembur untuk memperbaiki struktur tanah yang agak padat dan liat sebelum proses pembajaan dan pengapuran dilakukan. Tanah juga digembur menggunakan cangkul dan penyodok. Kemudian baja organik berjenis pellet ditabur secara manual di atas batas. Selepas itu, kami akan menaburkan kapur bagi menyeimbangkan pH tanah. Alatan yang kami gunakan ialah cangkul, penyodok, dan juga tangan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Fredisianus Peter. Saya dari Grup 8 dan saya akan membentang untuk bahagian week 6, minggu ke-6, yaitu penanaman ubi kledek. Kami menanam ubi kledek menggunakan teknik keratan batang pada batas silvation yang kami telah sediakan pada minggu ke-5. Kaedah penanaman adalah menggunakan pipe PVC untuk menepuk lubang pada silver shine. Setiap jarak pada lubang adalah 30 cm yang diukur menggunakan tali sepanjang 30 cm yang telah disediakan oleh penyedia. Seterusnya, kami menggunakan teknik keratan batang. Keratan batang haruslah tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan keratan batang perlulah sekurang-kurangnya sepanjang 4 buku. Keratan batang haruslah dibuka daunnya bagi mengelakkan daripada keratan batang kering dan mati. Peralatan yang digunakan adalah skop tanah, pisau, tali, dan PVC. Seterusnya, minggu ke-9. Minggu ke-9 adalah aktiviti pembajaan dan merumpai. Pertama sekali kami melakukan aktiviti merumpai di keliling batas dan tepi pokok. Dan pembajaan dilakukan menggunakan baja NPK 12-12-12. Teknik yang kami gunakan adalah pocket. Pembajaan haruslah sejangkal daripada pokok utama bagi mengelakkan daripada akar terbakar akibat daripada baja kimia. Alatan yang digunakan adalah baja dan skop tangan.
Salam sejahtera, saya Satrani Umar dan saya ingin menerangkan tentang aktiviti yang kami buat pada minggu 11 yaitu merumpai dan membur tanah. Aktiviti ini dilaksanakan untuk memastikan rumpai tidak mengganggu pertumbuhan tanaman serta memperkasakan lagi pengudaraan dan penyerapan air bawah tanah. Rumpai dicabut secara manual untuk mengurangkan persaingan nutrien serta cahaya. Selain itu, tanah juga digembur untuk menjadikan lagi longgar dan subur, memastikan akar keledek bercambak dengan lebih sihat. Peralatan yang kami gunakan untuk melakukan aktiviti pada minggu tersebut ialah cangkul, penyodok kecil, selepas itu tangan untuk menggempur tanah dan merumpai. Itu saja. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Mehdi Likencet dan saya akan menjelaskan aktiviti yang telah dilakukan daripada kumpulan 8 pada minggu ke-12. Pada minggu ke-12, kami telah menjalankan aktiviti penuaian keledek setelah tanaman mencapai tempoh matang. Aktiviti ini menandakan peringkat akhir proses penanaman keledek, di mana hasil tanaman dikumpulkan untuk pemeriksaan dan penilaian. Proses penuaian dilakukan dengan mencabut pokok keledek secara berhati-hati, supaya ubi tidak rosak sebelum mencabut. Tanah di sekeliling pokok dilonggarkan terlebih dahulu bagi memudahkan pengambilan ubi. Ubi yang telah dituai kemudian dibersihkan daripada tanah dan dikumpulkan di satu tempat untuk disemak serta dipilih mengikut saiz dan kuantiti. Antara alatan yang digunakan ialah cangkul, penyodok kecil, dan tangan. Semua alat ini membantu melonggarkan tanah dan mengeluarkan ubi keledek dengan lebih mudah tanpa merosakkan hasil tanaman. Sekian. Hai, selamat pagi. Nama saya Byron dan saya dari grup 8. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cabaran dan solusi semasa kami menjalankan proyek penanaman ubi manis kami. Cabaran pertama yang kami hadapi ialah pada minggu penanaman, yaitu dari segi cuaca. Hujan yang lebat menyebabkan tanah bertukar menjadi lumpur dan ianya sangat sukar untuk membentuk batas. Cabaran kedua yang kami hadapi ialah dari segi peralatan. Akibat kekurangan peralatan, kerja membatas menjadi lambat sehingga aktiviti penanaman terpaksa ditangguhkan. Solusinya, kami terpaksa menunggu giliran untuk mendapatkan peralatan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti membatas dan penanaman. Cabaran ketiga yang kami hadapi ialah dari segi pengairan. Akibat pengurusan tanah yang kurang baik, menyebabkan kawasan di antara batas dinaiki air akibat hujan yang lebat. Keadaan ini menyebabkan aktiviti penanaman terkendala. Solusinya, dengan membuat sistem pengairan yang baik, keadaan seperti air yang bertakung di antara batas dapat dielakkan. Hai, nama saya Esti Angeli Leonardos. Saya akan membentangkan pada kamu semua tentang apa yang kami pelajari daripada proyek penanaman ubi keledek yang kami telah lakukan. Yang pertama, kami dapat mengetahui getaran hidup ubi keledek yang mengambil masa selama 3 hingga 5 bulan untuk mendapatkan hasilnya untuk dituai. Kedua, kami juga mengetahui terdapat beberapa faktor pertumbuhan yang diperlukan untuk ubi keledek untuk tumbuh dengan subur. Salah satunya saliran air yang baik. Untuk penanaman ubi keledek, kami harus memastikan saliran air mengalir dengan baik, mengalir keluar daripada atas bagi mengelakkan air bertakung. Kedua, ubi keledek memerlukan kandungan nutrien yang mencukupi seperti baja organik, baja NPK, dan urea. Ketiga, untuk pertumbuhan yang baik pada ubi keledek, ia memerlukan pH tanah yang sesuai untuk penanamannya, yaitu pH 5.5 hingga 6.5 yang sedikit berasid. Dan yang ketiga, kami mempelajari kaedah penanaman yang betul dengan memastikan anak tunas pada keratan batang menghadap ke atas ketika ditanam. Yang keempat, kami dapat membina sikap bertanggung jawab dan berdisiplin
dalam menjaga tanaman secara berterusan. Thank you. Saya, Teresa Saldana Buyat, akan melanjutkan pembentangan pada hari ini pada bahagian kesimpulan. Secara keseluruhannya, kumpulan kami yaitu kumpulan 8 telah menanam ubi keledek sebagai projek kami yang telah dijalankan pada minggu ke-4 sehingga minggu ke-12. Dan melalui projek penanaman ini, kami telah mencapai objektif daripada projek ini, yaitu mempelajari teknik penanaman yang betul, penyediaan tanah, pemilihan keretan batang, penjagaan tanaman yaitu jenis baja yang digunakan, kawalan prosak, dan juga dapat mengetahui bahan dan peralatan yang digunakan sepanjang proses projek ini dijalankan. Dan sepanjang projek ini dijalankan, kami juga menghadapi cabaran seperti perubahan cuaca. Namun, kami berjaya menyelesaikan projek ini dengan jayanya. Projek ini bukan sahaja mengajar kami tentang pertanian, tetapi juga tentang kerjasama dan ketabahan. Kami berharap projek ini kami dapat aplikasikan kepada masyarakat di luar sana. Sekian, terima kasih.